أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah Subhanahu wa taala telah lahirkan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pertama sekali telah lahirkan kita sebagai orang Islam. Dan di masa yang sama Allah Subhanahu wa taala telah letakkan kita di bawah ataupun di masa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala telah isytiharkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat dilahirkan atau dikeluarkan untuk manusia seluruh alam. Ajak manusia kepada kebaikan, cegah manusia daripada kemungkaran dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini, wahai kaum muslimin sekalian, kita faham bahawa kita sebenarnya bukanlah untuk diri kita, bukan untuk keluarga kita sahaja, tetapi kita dihantar di masa yang sama adalah untuk umat seluruh alam. Jadi dengan sendirinya kita kena faham bahawa kita ni walaupun orang Malaysia, orang Indonesia, orang Thailand, orang Bangladesh, orang England, orang di mana saja kita berada, kita adalah untuk umat seluruh alam. Maka dengan ini kita kena letakkan fikir kita bahawa apa-apa yang berlaku di seluruh alam adalah tanggungjawab kita. Jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah seru kita sebagai manusia ni, wallahu yad'u ila daris salam. Allah SWT telah seru kita ataupun tashkil kita supaya kita ni masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sendirinya kita kena amalkan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita kena tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita menepati dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena ambil keputusan ataupun kita kena buat keputusan bahawa kita ni adalah dihantar untuk umat seluruh alam. Maka dengan ini kita kena letak fikir kita untuk umat seluruh alam. Jadi apabila kita berjalan, kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk buat usaha agama, kita pergi ke seluruh dunia, kita akan jumpa berbagai-bagai jenis manusia yang digelar, yang mereka gelar diri mereka orang Islam. Mereka beri nama pada mereka Muhammad, mereka beri nama kepada mereka Yusuf, tetapi apa yang kita lihat pada diri mereka, pakaiannya tidak menunjukkan bahawa dia tu adalah orang Islam. Lebih-lebih lagi, kita lihat segala amalan-amalannya tidak menepati kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang mereka cuaikan, amalan-amalan agama seperti puasa dan sebagainya. Apabila kita bergerak di negara-negara yang tidak diperintah oleh orang Islam, maka kita nampak bahawa mereka ni terlalu longgar untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi untuk diri mereka sendiri, puasa mereka cuai, mereka makan di khalayak ramai, seolah-olah tidak ada orang yang melihat, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Mereka seolah-olah tidak sedar bahawa inilah yang perlu ada pada fikir mereka. Jadi oleh itu, apabila kita bergerak pada seluruh alam, kita akan datang fikir risau, bimbang macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang atas umatnya. Allah Subhanahu wa taala telah hantar Nabi sebagai contoh. Allah Taala hantar Nabi di kalangan umat yang jauh daripada agama, di mana zaman jahiliah manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala tetapi mengikut adat dan fikiran mereka sendiri. Antara contoh yang kita jelas melihat ataupun kita baca daripada sejarah orang jahiliah, mereka tawaf
di kota Mekah, di Kaabah itu dengan keadaan telanjang, tidak ada sedikit pakaian pun. Jadi inilah satu amalan yang begitu jauh dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di kalangan itu juga di antara mereka membunuh satu sama lain. Masa itulah Allah Subhanahu Wa Taala hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk buat usaha dakwah. Di mana pada masa itulah Nabi telah jumpa seluruh penduduk-penduduk di kota Mekah yang kafir itu, ajak manusia beriman pada Allah SWT. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucap olehmu la ilaha illallah, nescaya kamu berjaya. Di kalangan mereka tidak ada yang menyokong, malahan mereka telah memberi tindakan balas yang begitu hebat sekali sehingga Nabi terpaksa berhijrah ke Madinah untuk menyelamatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu ketika Nabi telah pergi ke Taif. Nabi telah dakwah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Taif telah melontar Nabi dengan batu sehingga Nabi berdarah. Inilah keadaan. Tetapi oleh kerana ketabahan yang ada pada Nabi, contoh yang kita kena ambil dan kita kena contohi sebagai seorang pendakwah, di mana Nabi SAW dalam keadaan begitu, Nabi telah doa untuk mereka. Allahumma hdi qaumi fahum la ya'lamun. Wahai Allah, kau berilah hidayat pada kaumku, sebenarnya mereka tidak tahu. Inilah sifat yang perlu ada pada seorang pendai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk perkara inilah kita kena usaha, kena bagi masa, kena korbankan harta kita, diri kita, kesenangan kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asbab kita korban, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan sebarkan hidayah. Seperti mana Nabi SAW bangkit dengan seorang diri, maka akhirnya Nabi telah hijrah dengan jumlah sahabat seramai 124,000 sahabat. Inilah gambaran di mana apabila kita sungguh-sungguh buat usaha agama dengan fikir agama, dengan kerisauan ini, maka Allah SWT akan jadikan asbab. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dengan bermujahadah jalan kami, Allah SWT akan bagi hidayat. Untuk perkara inilah kita semua sebagai umat Islam kena sediakan diri kita sebagai umat Nabi, maka kita kena korbankan harta, masa, diri untuk agama Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Message TV. This is your channel. This is your channel.